Vanakkam, Taja, Wansang Hao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, malam ini saya diberi tugas yang berat. Saya dipesan oleh saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk datang bertemu dengan semua penyokong-penyokong dan juga para aktivis yang mendukung Pakatan Rakyat. Malam ini Datuk Seri kurang sihat. Bukan dia tak mau datang, dia sebenarnya kurang sihat pun dia mau datang, tapi diarah oleh doktor dia tidak boleh ada program untuk malam ini. Saya fahami saudara-saudari mungkin ramai yang kecewa. Kita sudah menanti-nantikan untuk bertemu face to face dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi malangnya malam ini beliau tidak dapat. Dalam siri Jelajah Merdeka Rakyat ini, inilah malam pertama saudara Anwar Ibrahim tak sempat hadir. Saya ingin berkongsi sedikit. Seorang insan namanya Anwar Ibrahim, sejak 15 tahun yang lalu beliau tidak pernah berputus menghadapi cabaran ini bertungkus rumus. Kalau kita nak sebut ceramah, setiap malam 3-4 tempat, tak pernah miss. Untuk seorang yang 65 usianya, Anwar Ibrahim kira hebatlah. Saya orang muda pun ada kala tak sanggup ikut jejak Anwar Ibrahim ini. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kenapa Anwar Ibrahim ambil pengorbanan sebegitu ini? Kita masih ingat 15 tahun yang lalu. Kita tetap harus ingat sejarah ini. Bila Anwar Ibrahim dipecat sebagai timbalan Perdana Menteri, apa alasannya? Berbagai tuduhan yang liar, yang tidak berasas. Kalau Anwar Ibrahim adalah seorang ahli politik dengan tujuan yang seperti disifatkan oleh utusan dan TV3, seorang yang gila kuasa, tidak kira apa cara pun untuk dapat jawatan menjadi Perdana Menteri. Ini TV3 kata, ini utusan cakap. Kalau betul saudara Anwar Ibrahim adalah manusia seperti itu, hari inilah beliau tidak perlu ikut jelajah Merdeka Rakyat. Hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim tak perlu bersama PAS dengan DAP dalam Pakatan Rakyat. Sungguh pun saya sedar semua ada di sini confident dalam pilihan raya yang akan datang kita akan menang. Sudah tentu kita confident. Tapi kita belum boleh pasti kalau bagi seorang yang cintakan kedudukan, seorang yang sayangkan pangkat, dia tidak akan mengambil risiko. Itulah beramai-ramai ahli-ahli politik Barisan Nasional yang dianiayai oleh Barisan Nasional. Anwar seorang yang muncul untuk lawan. Apa perjuangan Anwar Ibrahim? Kita harus ingat tahun 1997, 98 negara kita menghadapi krisis ekonomi. Kalau Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri, waktu itu apa berlaku? Negara kita mata wang turun, saham turun, ramai di kalangan kita bankrupt, syarikat tutup. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan.
Perdana Menteri Dr. Mahathir suruh Anwar Ibrahim cek kita ada berapa dana dalam bank, dalam simpanan negara kita. Sekarang tim Peking ada masalah, dia menghadapi masalah di Bakun, tak ada untung. Ambil cek, keluarkan wang KWSP, bantu tim Peking. Itu Vincent Tan pun datang mengaru. Vincent Tan kata saham dia jatuh. Mahathir kata Anwar ambil wang tabung haji, bantu Vincent Tan. Anak-anak Mahathir semua menangis-nangis kerana syarikat sudah mau tutup. Anwar Ibrahim diarah ambillah wang Petronas untuk bantu anak-anak Mahathir. Ananda Krishnan kata Astro tak untung, mau juga bantuan. Panggillah Anwar Ibrahim, tulis cek untuk bantu Ananda Krishnan. Ini semua kroni-kroni menunggukan bantuan. Anwar sebagai Menteri Kewangan, apa pilihan dia? Kalau Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri, dia kata yes sir, no problem, ambil buku cek, tulislah berapa banyak keping cek kepada kroni-kroni ini. Hari ini Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Tapi sebagai seorang pemimpin yang memegang amanah, yang bertanggungjawab, Anwar pilih untuk lawan. Sungguh pun sesiapa yang bekerja dengan Mahathir tahu, Mahathir bukan seorang yang boleh dilawan, pantang dicabar. Bilalah Anwar Ibrahim kata no, ini tak boleh, wang ini adalah amanah yang dipegang oleh pemimpin dan kita patut jaga dengan baik. Tak boleh kita bagi kepada kroni-kroni. Ramai lagi beribu-ribu rakyat yang di bawah perlukan bantuan. Dan bila ini berlaku, Anwar Ibrahim dipecat, dipukul sampai mata lebam, dituduh jadi orang homoseks, main ini main itu, dan masukkan ke penjara. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, tetapi tidak benar Anwar sekalipun mengadu nasibnya yang menderita ini. Tidak benar. Sepanjang masa saya bersama Wan Azizah dengan parti ini, Parti Keadilan Rakyat ditubuh sebagai parti membela keadilan, untuk mempertahankan keadilan, untuk membela nasib rakyat. Keluarga Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk dalam penjara. Datin Wan Azizah memimpin parti kita. Tidak benar Datin Seri Wan Azizah mengadu, memikul tanggungjawab yang terlalu berat. Kita melalui pelbagai cabaran. Kita pernah kalah semua kerusi, cuma satu saja yang tinggal. Ramai di kalangan kita kata keadilan ini sudah tak ada harapan lah. Orang kata Barisan Alternatif Pakatan Rakyat tak mungkin boleh ganti kerajaan. Tapi kita bertahan, tapi kita tetap berjuang. Kita berdepan dengan FRU, kita berdepan dengan penjara, kita berdepan dengan pukulan dan kekerasan, tetapi kita tidak berganjak. Yang pergi, biar mereka pergi. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, dengan kekuatan rakyat, akhirnya kita berjaya membebaskan Anwar Ibrahim. Dengan kekuatan rakyat, akhirnya kita lihat kerusi 2/3 majoriti Barisan Nasional ditumbangkan oleh Pakatan Rakyat. Dengan kekuatan dan sokongan tuan-tuan dan puan-puan, kita pegang Selangor, kita pegang Pulau Pinang, kita pegang Kedah, dan kita pegang Kelantan, dan satu ketiga dulu kita juga pegang Perak. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, ini second round. Datuk Seri Anwar Ibrahim setiap malam pergi ke merata tempat, berceramah, menaikkan semangat untuk lawan. Lawan untuk apa? Lawan untuk jadi Tian Chua menteri ke?
Lawan kerana siva rasa nak jadi menteri ke? Atau lawan supaya kita naikkan YB Elizabeth Walk jadi esko? Kerana Anwar berangan-angan untuk menjadi Perdana Menteri? Sudah tentu tidak. Kita pilih jalan yang susah. Kita pilih jalan yang penuh cabaran. Kita pilih jalan sengsara kerana kita percaya negara ini, rakyat perlu dimerdekakan. Tidak cukup dengan nama kita negara Malaysia merdeka. Tidak cukup negara yang berdaulat ini ada bendera, ada kerusi dalam PBB. Kalau rakyat tidak bebas, kalau rakyat tetap ditindas, kalau rakyat tetap menghadapi budaya rasuah, ini bukan rakyat yang merdeka. Dan itulah sebab misi kita sekarang, tanggungjawab kita, kewajiban kita adalah membebaskan rakyat. Apa keadaan politik negara kita? Negara kita dipimpin oleh sekumpulan manusia yang tidak tahu apa hal yang berlaku. Mereka hanya pentingkan poket. Ada ketua menteri yang boleh selunduk wang ringgit Malaysia 40 juta dari Hong Kong, dan dia kata bukan rasuah kerana wang ini dituju untuk UMNO Sabah. Kita ada menteri yang jaga wanita, kebajikan wanita tak dijaga, dia pergi jaga lembu. Kita ada menteri yang tidak tahu apa suami dia buat, tidak tahu langsung. Suami dapat projek tidak tahu, suami bela lembu dalam kondominium tidak tahu. Juga kita ada menteri yang sebagai ayah tidak tahu anak dia memandu kereta mewah dari Tauke Balak. Inilah keadaan negara kita. Dan adakah kita sanggup terus dipimpin oleh golongan manusia yang rasuah ini? Rasuah ini bukan satu perkara yang percuma. Tak apalah, biar mereka ambil duit. Ini duit kerajaan. Rasuah ini kita kena bayar. Rakyat yang menderita. Kita lihat di bawah ini, orang-orang biasa, orang awam. Siapa mampu beli cincin 22 juta? Ada pemimpin yang tidak faham, mengatakan jangan kita ketagihan subsidi. Bila kita kata sebut kita nak turunkan harga minyak, kita nak kekalkan subsidi gula, kita nak kekalkan subsidi untuk orang-orang miskin dapat pergi ke universiti secara percuma. Langkah-langkah yang membawa faedah menjaga kebajikan rakyat dianggap sebagai langkah populis yang akan membangkrupkan negara. Bila kita jaga kebajikan rakyat, ini akan bankrupkan negara. Kalau pemimpin pergi melancong seluruh dunia, itu tak akan bankrupkan negara. Bila kita bagi projek 250 juta kepada menteri untuk ternak lembu dan tak payah bayar 1 sen pun, itu tidak akan bankrupkan negara. Bila kita ambil tanah anak-anak feodal, tanah orang-orang peneroka untuk dijual dalam pasaran saham, itu juga tidak akan bankrupkan negara. Bila kita lihat setinggan yang telah meneroka dan membangunkan ekonomi, akhirnya dihalau seperti anjing, yang kita lihat dasar kerajaan yang membantu pemaju-pemaju. Kampung warisan seperti Kampung Baru boleh dirampas, dan ini semua tidak akan bankrupkan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara Anwar Ibrahim telah buat satu pilihan. Sungguh pun dalam keadaan kesesakan, dengan pelbagai cabaran dan tekanan, seorang manusia dari tahun 1998 sehingga tahun 2012, tidak ada seorang insan di Malaysia dalam sejarah negara kita yang menghadapi pelbagai penderitaan seperti Anwar Ibrahim.
Tapi kita lihat Anwar senyum, confident, okey saja. Dengan pemimpin dari Mahathir sehingga Najib, buatkan dia macam-macam lah. Sodomi 1, sodomi 2, tangkap dia semasa bersih, tembak tear gas. Tapi saudara Anwar Ibrahim tidak sedikit pun mempunyai rasa dendam kepada mereka. Yang kita pilih jalan ini adalah kerana kita ingin lihat negara kita bebas dari rasuah. Kita ingin lihat anak cucu kita tidak dibeban. Dan saya ingin bagi satu kesimpulan, jangan kita fikir rasuah ini tidak ada harganya. Jangan kita fikir sekarang ambil RM500 kita seronok, bujang pun dapat 250, tayar taksi percuma, macam-macam adalah. Tapi ini ada harga. Saya ambil kesimpulan ini dari tahun 1957 negara kita merdeka sehingga 2007 negara kita melalui berapa orang Perdana Menteri? Tengku Abdul Rahman, Tun Razak, Hussein On, Dr. Mahathir, lepas tu Abdullah Badawi. 5 orang Perdana Menteri. Dari tahun 1957 negara kita merdeka dari British. Negara kita tidak ada hutang RM1 pun. Zero hutang. Bukan saja itu, negara kita Melaya waktu itu negara yang kaya. Britain penjajah kita menghadapi hutang besar selepas Perang Dunia Kedua. 70% daripada hutang Britain ini dibayar dari hasil yang dikutip di Melaya. Itulah hebatnya Melaya waktu itu. Melaya mampu bayar hutang untuk penjajah kita. 70% daripada hutang England dibayar oleh Melaya. Itulah negara kita. Dari tahun 1957 hingga 2007, dari kosong hutang kita jadi 250 bilion zaman Abdullah Badawi pada 2007. Ini di tangan siapa? Barisan Nasional. Kita tak pernah tukar kerajaan. Hebat tak? Hebat. 5 Perdana Menteri jadikan kita berhutang 550 bilion. Dari 2008 hingga 2013, iaitu bajet untuk tahun depan, 1 tahun Abdullah Badawi, 4 tahun Najib. 5 tahun ini hutang negara kita tambah lagi 250 bilion. Hebat tak Najib? Dengan 4 tahun saja, taraf hutang negara kita sekarang adalah 504 bilion. Itulah, kita bagi lagi chance sekali lagi kepada Najib. Kita tanya, berapa hutang lagi negara kita akan menghadapi? Ini hutang, orang kata bilion-bilion ini orang kampung tak faham. 504 bilion. Bila Pakatan memerintah, kita terpaksa bayar balik. Kalau UMNO memerintah pun kena bayar balik. Saya nak ambil satu gambaran supaya kita faham beban hutang ini. 504 bilion ini, kalau kita mengambil keputusan untuk bayar balik, sehari kita bayar 1 juta. 1 juta itu besar. Kita boleh buat sekolah. 1 juta kita boleh bagi projek buat jalan raya. Kita boleh dirikan klinik. 1 juta kita bayar balik sehari. Untuk menjelaskan hutang 504 bilion ini, kena mengambil masa 1380 tahun untuk menjelaskan hutang 504 bilion ini. Tuan-tuan dan puan-puan fikirkan. Untuk bayar balik, sekarang kita seronok dapat RM500. Kita seronok tengok jalan raya diswastakan,
Kita seronok tengok pelbagai pemborosan, pembaziran. Tengok pemimpin kita beli cincin, kita seronok. Tapi ada pemimpin yang bawa kenduri besar masuk Guinness Book and Record, macam-macam. Tapi akhirnya siapa yang akan bayar? Anak cucu kita. 1380 tahun kita terpaksa dibeban dengan hutang ini. Itulah sebab kita pilih untuk lawan. Kita pilih untuk bertindak sekarang. Saudara Anwar Ibrahim sungguh pun usianya 65. Bukan bercita-cita hanya untuk jadi Perdana Menteri, tetapi untuk membawa perubahan, untuk selamatkan negara kita, untuk merdekakan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka mainlah putar belik. Kata Anwar mungkin tak jadi Perdana Menteri. Ada orang yang cadangkan Kapasing lebih layak jadi Perdana Menteri. Ada pula media mainkan, dalam media kata PAS cadangkan Ustaz Hadi Awang jadi Perdana Menteri. Bagi kita Perdana Menteri ini bukan isu lah. Yang isu hati yang ikhlas untuk memberi servis kepada rakyat. Yang penting adalah komitmen kita terhadap agenda rakyat. Dan rakyat akan menilaikan di kalangan tokoh-tokoh yang ditonjolkan, adakah siapa yang menunjukkan komitmen, yang menunjukkan pengorbanan yang besar. Itulah orang yang layak. Saya yakin di kalangan semua pemimpin dan tokoh-tokoh Pakatan Rakyat, semua layaklah, tak ada masalah. Tapi yang anehnya, yang lebih menarik ialah kini. Kalau saya ingin ajak semua untuk bayangkan, kalau 5 tahun sebelum ini, siapa baik pun pemimpin atau orang duduk di kedai kopi, kata calon Perdana Menteri ini datang dari parti lain, bukan UMNO, bukan Barisan Nasional, orang kata orang ini orang gila. Tidak terbayang dalam imajinasi rakyat Perdana Menteri boleh datang daripada parti lain selain daripada UMNO. Orang kata ini adalah orang yang omong-omong kosong kalau kita kata DAP boleh jadi Perdana Menteri, atau PAS boleh jadi Perdana Menteri, atau Keadilan boleh layak jadi Perdana Menteri. Hari ini bukan saja Pakatan yang katakan Pakatan Rakyat mempunyai pemimpin yang boleh jadi Perdana Menteri. Sekarang kita lihat UMNO pun cakap orang DAP boleh jadi Perdana Menteri, orang PAS boleh jadi Perdana Menteri, orang Keadilan boleh jadi Perdana Menteri. Dan mereka sudah pasrah bahawa calon Perdana Menteri tidak semestinya datang dari UMNO. TV3 pun siarkan berita ini setiap malam, kata orang lain selain daripada UMNO layak jadi Perdana Menteri. Ini menunjukkan kekuatan rakyat. Rakyat sekarang cerdik untuk memilih. Rakyat tidak lagi bagi monopoli kuasa kepada UMNO. Rakyat akan bertindak secara bijaksana dalam pilihan raya yang akan datang, dan kita akan memilih parti yang terbaik, calon yang terbaik, dan masa depan yang terbaik untuk Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, nasib negara kita di tangan anda sendiri. Anwar Ibrahim telah menawarkan diri, telah membuat pengorbanan, telah memilih jalan untuk lawan. Ayo kita semua yang duduk di sini, sanggupkah kita lihat hanya Anwar seorang yang berkorban? Sanggupkah kita lihat hanya Anwar seorang yang berusaha? Atau kita lihat ini adalah tanggungjawab bersama yang harus kita berpikul bersama, dan marilah kita semua bangkit untuk selamatkan Malaysia, bangkit untuk selamatkan anak cucu kita, bangkit untuk merdekakan rakyat dan jadikan negara kita adalah sebuah negara yang saksama, yang adil, yang makmur, untuk selamatkan anak cucu kita daripada budaya rasuah, daripada kroni, dan menjadikan negara kita yang demokratik secara tulen. Dan inilah sumbangan kita, pengorbanan generasi ini untuk generasi yang akan datang. Dan saudara-saudari yang saya hormati sekalian, tahniah, kamu adalah dalam sejarah, kamu adalah pencipta nasib negara.
kamu adalah orang yang akan mendorong perubahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Nandri, Vanakkam, Sisi Taja, Wanan.